Okey. So ada 8 orang. Tak ada masalah. Yang mana nak belajar masuk. Sebab dulu pakai Zoom ni mudah sikit. So sekarang ni saya cuba pakai FCC. Tengok macam mana. Semalam okey. So kalau tak ada masalah, kita cuba. Sebab Zoom dah tak boleh pakai. Bukan tak boleh pakai lah. Dia agak risiko. So kita pakai yang mana. Yang mana boleh lah. Tak bisa sound abu. Tak bisa. Cuba lihat setting. Alright, ada 9 orang. So kita mula ya. Kita mulakan. Sekarang sudah 9:30. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina. Baik. Malam ini kita akan masuk pengkhususan kepada hari ini marketnya begitu perlahan ya. Market tidak begitu. Ya, yang ini rekod. Yang semalam ada untuk yang dalam webinar punya tu ada. Okey, ada 10 orang ya. Alright. Alright. Kita mulakan dengan bab chapter Fibonacci. Baik. Fibonacci adalah satu perkara yang digunakan secara meluas lah. Sebab ianya salah satu daripada tools yang bagus untuk melihat sesuatu perkara, sesuatu ending bagi satu perjalanan. Okey. Boleh menggunakan yang lain seperti support analysis dan sebagainya. Tidak ada sekatan dalam menggunakan asas kepada kepada penggunaan nak tengok ending bagi satu perjalanan. Tidak ada sekatan begitu. Alright. Baik. Untuk kenapa ni dia ada di sini dah? Okey. Untuk memperjelaskan Fibonacci ni, pertamanya, alright. Pertamanya, contoh dia tak ada pengkhususan dalam satu-satu time frame. Mana-mana time frame boleh, konsep itu harus dipegang. Konsep itu harus dikenal pasti. Katakan contoh kalau kata alright, saya nak guna EU pun boleh, saya nak pakai GU pun boleh, tak ada masalah. Katakan kita berada dekat monthly lah. Okey. Ataupun kata kat weekly, tak ada masalah ya. Apa yang perlu anda buat adalah sekejap saya nak menulis. So okey. Fibonacci ya. Fibonacci ni dia terbagi kepada dua perkara. Yang pertama adalah dominant break. Cara untuk membuat penarikan Fibonacci ada dua. Yang kedua adalah
CB1 break. Okey. Okey, CB1 break. So di sini kita akan tengok apa ini dinamakan sebagai dominan dan apa yang dinamakan sebagai CB1. So dalam situasi ini, right, dalam situasi ini wajib didahulukan. Alright, ini wajib didahulukan. Untuk situasi tiada dominan, guna CB1 break. Dalam situasi tidak ada dominan, baru menggunakan pilihan yang kedua. So kita ada pilihan yang pertama di sini. Dan kita ada pilihan yang kedua. Dalam situasi tidak ada dominan, baru guna CB1. Dalam situasi ada dominan, tinggalkan CB1. Ya. Alright. Untuk dominan, dia tidak terikat dengan besar atau kecilnya candle. Yang penting adalah sebatang candle yang mana di dalamnya ada lebih daripada 3 batang candle. Ya. Okey. 1 candle, 2 candle di dalam wajib ya. Dan yang ketiga break. Ini adalah minima ya. Kalau ada 5, 6, 7 lagi bagus. Tapi minima requirement adalah 1, 2, 3. Penarikan akan dilakukan, let's say kata yang ni break bawah. So penarikan akan dilakukan daripada body ke atas. Kalau ada shadow di sini, ya, kalau ada shadow, ubahkan ke shadow. Yang penting dia wajib ada di atas, paling atas sekali dalam cluster itu. Okay, so having said that, bermaksudnya kita akan melihat kepada breakout ini. Alright, kita akan melihat kepada breakout yang ini. Okay. Nah, perlu tak dominan ini ada pintu lagi bagus. Dan saya sarankan bila ada dominan dan pintu itu lagi strong. Itu lagi strong. So sebagai contoh, tu kita pergi kepada contoh. Let's say tengok kepada EU lah. Let's say kata kita menggunakan monthly. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Monthly pun boleh. H1 pun boleh. 1 minit pun boleh, tak ada masalah. Alright. No, kita tengok di sini. Ini adalah tahun 1996, paling belakang. So kita tengok di sini ya, ada satu candle. Alright. Kalau kita tengok okey, dia ada 1, saya besarkanlah. Ada 1, ada 2, ada 3. Yang 3 ni belum break lagi. 1, 2, 3 ni belum break. Yang keempat break. So maksudnya dia lebih daripada 3, lebih daripada 3 batang. So valid sebagai dominant. So ambil daripada candle yang ni, yang keluar daripada body ni, buat penarikan daripada sini sampai ke atas. So untuk satu perjalanan ini telah pun selesai di 4, 2, 3. Nampak? Telah selesai di kawasan 4, 2, 3. So maksud kata untuk satu perjalanan awal itu bermula wajib
dia ada ini dominan atau yang ini. Ini digunakan khusus jika tiada dominan, kita akan ambil CB1 break, iaitu pilihan yang kedua. Untuk pilihan pertama wajib menggunakan dominan. Setakat itu boleh. Cuba saya lanjut. Setakat itu boleh. Halo? Boleh? Asman kata boleh. Ada yang keliru bagaimana bentuk dominan? Tidak kan? Dia terlalu straight forward. Straight forward. 3 dominan ke atas, 3 candle ke atas, itu dah dikira sebagai dominan. Boleh ya? Boleh. Baik. Kita teruskan. So, apabila di sini telah pun hit kawasan 423, kita menunggu kedatangan yang kedua. So di sini juga sebelum pada dia break kepada CB1 di sini, kita dapati di sini juga ada dominan. Apa itu? Iaitu sebatang candle yang mana di dalamnya 1, 2, 3 break. So ini menepati dengan SOP dominan. Menepati SOP dominan 1, 2, yang ketiga pecah. Right? So dia menepati 1, 2, yang ketiga pecah. So ambil di sini body ke shadow. Dia hit kawasan 161. Kenapa 161? Alright, itu masuk bab pullback nanti ya. Sekarang ni baru nak tengok kaedah untuk membuat penarikan yang betul, yang benar ya. Okey. Ini ada satu dominan, dia hit this. Apakah ini dominan? Apakah ini dominan? Tak. Tidak. Baik. So bermaksud dalam situasi ini barulah kita akan menggunakan kaedah kedua yang dinamakan sebagai CB1 break. Alright. So mana dia CB1? CB1 yang ada di sini. Ada di sini. Okey. Alright. Nanti dulu bab tu. So kita tengok, kita cari dominan terlebih dahulu. Saya dominan saja. Sebab dominan ini dia terlalu mudah untuk membuat satu penarikan. Andai kata kita masih lagi dalam keadaan CB1 tu tak berapa pasti di mana, kita fokus kepada dominan sahaja. Baik. Dalam perjalanan ini ada satu kenaikan. Ada satu kenaikan. Tiba-tiba ada satu jatuhan. Pecah tak ni? Pecah. Boleh tak kita anggap ini sebagai dominan? Apakah ini ada SOP-nya 1, 2, 3, 4? Cukup tak? Cukup kan? Maksudnya lebih daripada 2. So di sini ada satu dominan, tapi dia bukan untuk reversal ke atas. Seperti ini daripada atas ke bawah, merah dipecah oleh hijau, bermasuk reversal. Tapi kalau di sini ada satu penurunan, kemudian ada satu kenaikan dan dipecahkan balik, ini adalah continue daripada trend yang ini. So boleh tak kita buat penarikan ini? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Ambil saja, carilah 161, 261 minima. Ambil di sini body, tarik ke sini. So boleh buat penarikan selagi mana ia adalah dominant break. Boleh buat penarikan. Maksudnya kita sedang menggunakan situasi subwave. So maksudnya kalau kita kata ini 1, ini 2, kita nak pergi ke 3. So kita boleh buat penarikan dalam subwave itu sebagai wave 3. Cari di mana dia nak selesai. Okey, baik. Jangan tengok kepada CB1 lagi. Kita tengok hanya dominan sahaja. Terlebih dahulu ya, pergi ke bawah sini. Ini yang paling bawah ya, ini tak break, ini break. So dalam sini
ada sebatang candle menepati dengan SOP 1, 2, yang ketiga pecah, ya. 1, 2, yang ketiga pecah. Bermaksud di sini layak untuk membuat satu penarikan Fibonacci. So buat satu daripada body sampai ke shadow. Sekejap ya. Apakah di sini? Tidak boleh. Dia mesti yang terbawah dalam cluster di sini. Ya, terbawah dalam cluster ni iaitu di sini. Okey. So terlihat di sini satu penarik kenaikan sampai di area 423. Di sini tidak ada pintu dan sebagainya. Baik. Cumanya hati-hati bila dominan ini berjalan tapi situasi tak ada pintu, ini adalah satu risiko. So nanti anda akan tengok dominan yang divalidkan dengan pintu itu lebih baik. Sebab tu saya dah cakap tadi. So kalau kata ini dominan, tiba-tiba dia naik dan memecahkan pintunya di sini, ini lebih baik. Lebih baik. Right? Tidak semua itu 100% benar. Kita akan terkena situasi begini. Tapi jarang-jarang sekali. So kita kena pandai untuk memilih. Memilihnya adalah kalau kita tengok di sini ada momentum yang kuat dan tidak ada pintu. So even though di sini ada dominan, risikonya tinggi. Tetapi kalau di sini berlaku dominan dan berlaku pecah pintu, itu risiko rendah. Okey? So ini nanti anda akan lihat bagaimana untuk memilih pintu-pintu yang kukuh. So, saya dah beritahu dalam beberapa seminar yang dulu di mana untuk melihat pintu-pintu yang kukuh. Right. Dia antara pintu yang kukuh, dia wajib berada di kawasan Fibonacci. Itu satu. So kalau kita tengok di sini dia masih belum hit. So ada risiko untuk dia naik buat new high. Okey. Dan di sini juga momentumnya masih kuat, tidak ada divergent. Dia tak seperti ini ya, yang ini ada divergent. So yang ini situasinya lebih kukuh. Tapi dalam sini dia berada di sini ya. Sini dia berada di sini. So pemilihan dominan ini penting. Jangan melihat kepada dominan saja terus ambil. Tidak. Kita kena tengok di sini ada momentum yang kuat dan di sini penurunannya tiada pintu dan di sini masih melihat kenaikan, tidak ada divergent. So benda ini akan kita ambil sebagai satu consideration dalam mencari signal yang kukuh. Baik. So di sini tidak ada pintu-pintu, bukan pintu dominant break, tidak berlaku di sini. Dia tidak pecah. So dia naik lagi. So di sini ada dominan. Dia membuat satu new high. Di sini ada dominan. Ini body. Buat satu penarikan. Terus ke atas. Nah, kenapa yang ini kita ambil? Sebab kita mengikut arah. Kita tidak lawan. Lebih baik dan kurang risiko. Right? Sebab kita mengikut arah. Di sini tidak ada dominan. Alright, tidak ada dominan. Di sini juga tidak ada dominan. Di sini ada dominan. Baik. Seperti yang saya beritahu, apabila dominan berlaku dominan dan disertakan dengan break CB, ini adalah satu yang baik, iaitu perjalanan itu menjadi risikonya kurang. So ambil di sini body body to shadow yang paling tinggi area sinilah. So untuk first move dia bergerak dan sampai di area 261. Okey, kemudian kita lihat dia break kawasan 261 sebab kenaikan ini as a pullback. Nanti saya akan beritahu kenapa dia pullback dan bagaimana nak melihat pullback dan bagaimana nak menyelesaikan. Yang penting kita tengok dulu bagaimana cara untuk buat satu penarikan. Dan finally untuk EU ini dia dah sampai di kawasan belum sampai.
Ini kalau kita tengok di sini memanglah di sini ada terbentuk convergent. So di sini terbentuk hidden, hidden divergent untuk meneruskan momentum down, dan kita akan cari di area sini. Okey, relax dulu yang tu. Okey. Siapa yang ada masalah tentang dominant terlebih dahulu? Boleh? Boleh? Ada masalah? Sebelum saya move kepada melihat kepada CB1, kita tengok contoh lain, katakanlah GJ lah, ya. Alright, kita tengok kepada GJ. Saya kata GJ ni dalam daily, ya. Daily kalau kita jumpa dalam daily tu memang best lah. Perjalanan dia tu memang jauh lah. Kita pergi ke belakang lah, ya. Kita pergi ke belakang. Okey, saya stop di sini. Alright. Saya stop di sini, ya. So di sini ada satu candle besar di mana terlalu banyak candle-candle yang terkurung di dalam sebatang candle jelas, ya. Dia terkurung lama sehingga di sini keluar, ya. Bila di sini keluar, kita tahu dia telah pun berlaku breakout, ya. Ini adalah kawasan sideways. Finally dia ada breakout. So arah untuk buy ini telah pun diberitahu oleh candle ini, ya. Dia telah diberitahu oleh sebatang candle yang ini. So secara automatik ini adalah formasi bagi dominant break. Ambil di body, tarik sampai ke shadow. Right? So kita tidak boleh mengambil untuk buat di sini saja, tidak boleh, sampai ke lower dalam cluster. Dan finally dia hit kawasan 4, 2, 3. Right? So perjalanan ini disertai dengan pecahnya pintu halangan di sini. So ini adalah satu bonus yang amat baik, sebab bukan sekadar disebabkan oleh dominan, dia juga disertakan dengan pecah CB dan berlaku momentum, iaitu lebih daripada 3 batang candle, kemudian berlaku satu pullback dan breakout di sini, dan menyebabkan di sini berlaku EL4. Boleh tambah lagi untuk entry di kawasan ini. Okey, kemudian ada lagi momentum, iaitu lebih daripada 3 batang candle, minimal 3 batang candle, pullback sebatang dan breakout. So one more untuk ambil sebagai penambahan pelaburan berada di kawasan sini. Yang ini penurunan, kalau dia nak turun dia wajib pecah halangan ini, ternyata dia tak pecah dan meneruskan momentum. So di sini juga ada momentum lebih daripada 3 batang candle, dan finally dia breakout di sini dan boleh ambil sehinggalah pecah CB, dan kita kata okey, dia nak berubah. Okey, tak ada masalah. Tapi puncanya adalah ini, iaitu dominant dan disertakan dengan break CB. Right. Boleh, ha? So di sini tidak ada dominan, di sini juga tidak ada dominan. Kita cari dominan saja, right? Di sini ada dominan. After pecah CB, right, market naik buat pullback dan berlaku satu penurunan. Di sini ada satu candle yang dinamakan sebagai dominan, iaitu 1, 2, 3 break di sini, ya. Boleh tak saya buat penarikan di sini? Boleh, silakan, sebab dominan memang untuk ambil profitnya melalui candle ini sampai ke sini. So finally dia hit di kawasan sini. So bila ada dominan akan memberikan paling kurang 261, paling kurang 261, dan biasanya dia boleh pergi sampai 423. Dia boleh pergi sampai 423. So market naik, di sini tidak ada dominan, batang candle yang dimatikan oleh 1 to 1. Okey, kita nak cari dominan sahaja. Ini juga bukan, ini juga bukan, ini juga bukan. CB1 break,
Ini juga bukan. Alright. Kita nak lihat kepada belajar tentang cara melihat dominan sahaja terlebih dahulu. Ini bukan, ini CB1 break bukan. Okey, lihat di sini. Ini ada satu dominant break, ya. Baik, ingat ya, dominant yang disertakan dengan CB1 itu kuat. Tapi dominan yang tidak disertakan dengan CB1 itu agak kurang dan risikonya lebih tinggi. So kalau base pada sini, si pintunya berada di sini. So kita nampak pintu nak naik di sini, tapi sini ada dominan. So dia, kalau dia nak naik lebih jauh, pintunya ada di sini, which is ini akan menjadi satu pertukaran bagi trend. Tapi kalau kita base pada sini saja, kita lebih di body sampai ke shadow. So kalau dia hit di sini, kita boleh nampaknya dia hit di sini. Profit tak ada masalah buat profit itu. Habis pada sini dia breakout, dia datang masuk balik. Kalau kita ambil di sini as a buy, kita dapat di sini lebih kurang 190-200 pip profit. Yes, itu bukan persoalan. Persoalannya kita nak melihat apakah dominan ini mampu untuk menukar pola pergerakan. Tapi kalau dominan, kita dapati kalau dominan yang tidak disertakan dengan CB1, dia tidak mampu untuk menukar pola pergerakan. So itu satu ya. Kemudian kita tengok lagi di sini. Di sini ada momentum. Alright, ada momentum, tapi di sini ada dominan. Ada dominan. Kalau kita kata dia nak bertukar, dan ini wajib break. Tapi mata kita melihat ini jauh dan juga momentum ini ada. So kita lebih berhati-hati dengan mengatakan kemungkinan ini adalah pullback. Sebab pintu tak ada, tapi dominan ada. Silakan buat satu penarikan dan cari di kawasan yang kita suspek sebagai 161, 261 dan dia berada di sini. So kalau dia boleh pergi kepada 261, bermaksud dia berlaku breakout di sini dan akan berlaku perubahan arah. Tapi dia tidak break. So bila dia tidak break, bermaksud dia sekadar pullback. Dan bagaimana kita nak tengok sama ada dia pullback tu benar ataupun salah? Baik, di kawasan 261, di kawasan Fibonacci, saya kan dah beritahu, kalau nak melihat pintu yang kukuh, pertamanya sifatnya adalah dia wajib berada di kawasan Fibonacci. Fibo level, ada SNR, ada zone EL1, ada divergent. Anda masih ingat tak yang tu? Masih ingat tak yang saya beritahu tu? Atau dah lupa? Lalu ingat kan? Okey. So maksudnya bila dia berada di sekitar 161, kemudian dia pecah kepada pintu ini, that's it. Alright. Don't expect dia nak pergi kepada 261. Sebab di sini sudah ada pintu jatuhan. So bermaksud janganlah kita aku nak pergi 261. Aku wajib TP 261. Tak boleh buat macam tu ya. Kita tengok apa yang market offer. Kalau market offer sekadar 161, kita ambil lah sekadar 161. Okey. Alright. Di sini tak ada dominan. Di sini ada dominan. Nampak ya? Di sini ada dominan. Alright. Buat penarikan daripada sini sampai ke sini. Right. Dan finally dia hit almost kurang beberapa pip untuk hit kawasan 423, almost. Itu pun dah syukur, alhamdulillah, dah banyak tu. Kalau kita buy daripada sini, kalau kita tak yakin di sini, kita boleh buy di area sini ya. Alright, kita boleh buy di kawasan sini. Kita boleh buy di kawasan sini, ini pun dah banyak ya.
Right. Kita nak tengok dominan saja dulu. Nak tengok bagaimana cara penarikan dia. Dan dia berlaku banyak. Bahkan signalnya berulang-ulang. Kalau tengok di sini body sampai ke shadow. Nampak Ini dominan. Body sampai ke shadow. Baik. Berulang-ulang dia berlaku. Ini bukan 1-2 break. Bukan dominan. Ini bukan. Ini juga bukan. Mana lagi? Ini 2, 1, 2 bukan. Mana lagi? Ini pun 2, 1, 2 bukan. Ini pun bukan. Okey. Katakan kita mengalami, kita melihat di sini sebatang candle ini. Kemudian kita buat satu marking. Manalah tahu kalau dia break, bolehlah kita ambil sebagai dominan. Betul tak? Kalau dia break, bolehlah kita ambil sebagai dominan. Tiba-tiba dia pecah bawah. Merah dipecahkan oleh merah. Arah ni, ini arah ni, iaitu continuation trend untuk sell ni. So kita buat satu penarikan daripada sini sampai ke atas ni. So kita boleh dapat untuk subwave dia, walaupun tidak begitu tepat. Sebab apa? Pergerakan hakiki dia kan daripada atas. Tapi kita nak ambil subwave dia kan. So kita masih boleh ambil di kawasan 261. Di sini tak ada pintu tu, jatuh lagi lah. So sampai ke 423 boleh, masih boleh ambil untuk TP, insya-Allah. Permasalahan bukan nak melihat tukar trend, tidak, tapi untuk ambil TP dan juga ambil profit boleh ya. Yang ini juga bukan dominan. Yang ini bukan. Yang ini 1-2 pun bukan. Ini pembukaan 1-2. Ini CB1 break ya. So kalau kita melihat di sini ada kan. Di daily ni sini ada kan, iaitu di kawasan sini. Nampak 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Ini adalah situasi yang berlaku sekarang. So buat satu penarikan daripada sini body sampai ke shadow. So obviously kita dah nampak dia berada di sekitar 161. Betul? Baik. Di sini ada A, ada B dan ada C kan. So ini adalah zone EL1 berada di kawasan sini. Alright, so dia dah hit kawasan zone EL1. Zone EL1 dan zone EL1 berada di zone 161. Alright, so ini memberikan kita beberapa faktor untuk mencari sell setup. Mencari sell setup berada di zone EL1. Salah satu daripada SOP kukuh adalah berada di zone EL1. Kemudian dia juga ada berada di zone 161. Dah dua dah faktor. Take this faktor dalam consideration kita. Apa kita nak buat next? So the next is kita nak melihat zone EL1 ni apakah ada divergent. Tambah lagi satu, divergent wajib ada ni. Divergent wajib ada untuk menguatkan. Tapi kita tak boleh tengok di sini. Sebab di sini mungkin dia berlaku dalam bentuk pullback. Seperti kepada H4. So kita melihat di sini ada divergent di sini ada divergent. Right? So ini adalah faktor-faktor yang menguatkan sell untuk GJ nanti. Alright. Faham untuk dominan? Boleh ya? Kita akan pergi kepada CB1 break. Senang tak dominan? Straight forward saja kan? Bapak telinga gatal. Ambil ni. Tapi masalah dia satu saja. Yang senang itu pun orang masih lagi tak boleh nak buat. Saya pun tak tahu. Masih juga. Macam mana cik? Saya banyak terima PM. So, sampai alahai. Kalaulah dia go through dalam grup, pasti dia boleh dapat benda ni. Tapi personally call saya seorang. Ramai. Kalau saya nak jawab satu-satu letih lah. Dominan adalah melebihi daripada 3 batang candle. Minima dia 3 batang candle. Alright. Right. So selepas ni sepatutnya tak ada masalah tentang dominan. Baik. Kita pergi kepada kaedah kedua. Alright. Kaedah kedua adalah
bila mana dalam situasi tak ada dominan, so kita akan menggunakan kaedah kedua, iaitu CB1 break. Apa yang dinamakan sebagai CB1 break? So CB1 break ini adalah kita menggunakan konsep begini ya. Kita menggunakan konsep begini ya. Dalam satu penurunan, kemudian ada satu kenaikan, kemudian ada berlaku lagi satu penurunan. So basically kita melihat market ini buat new low lah, satu low dan buat lagi satu low. So in other words, dia buat seolah-olah divergent lah, right? Dia buat seolah-olah dia membuat divergent, alright? Now, yang ini tak ada dominan di sini. So kita nak buat penarikan daripada mana? So kita terpaksa mengambil langkah kedua, iaitu di sini adalah CB dia. Alright, di sini dia punya CB. So kita menggunakan kaedah melihat candle yang melakukan pemecahan CB1 ni. Dan kita akan ambil daripada body sampai ke shadow. Right? Ambil daripada body sampai ke shadow. Baik. Kita pergi kepada monthly ya. Ya, contohnya begini. Apabila kita melihat ini paling bawah ya. Apabila kita melihat dominan ini dah tak mampu lagi untuk tahan harga. Maksudnya di kawasan 423 tu ini kan, tarik di sini sampai ke sini, dia breakout ya. Dia breakout. Maksudnya kita nak, macam mana aku nak tarik lagi ni? Kan? Dia dah break. Di mana lagi aku nak ambil? Right. Di sini kita wajib menggunakan kaedah kedua, iaitu break CB1. Yang ini. Hanya apabila dominan ini tidak mampu lagi nak tahan harga. So maksudnya masih lagi berlaku breakout ke atas lah, masih ada momentum yang kuat untuk naik, kita akan menggunakan kaedah CB1 break. Ya, candle ini yang memecahkan di sini. So kita akan buat satu penarikan daripada body sampai ke shadow. So then only kita akan dapat daripada awal sampai akhir satu-satu perjalanan. Hit kawasan 423. Okey. Dan contoh, apabila kita kata right, contohnya seperti ini ya. Seperti ini, right? Kita lihat satu perjalanan penurunan ya. Dan di sini berlaku momentum. So in other words, kita tahu kalau dia nak buat divergent, wajib dia buat another new high. So in other words, kita tahu yang ini adalah pullback. Pullback untuk membuat satu lagi kenaikan. So that kita boleh dapat divergent. So di sini wajib ada penurunan yang dilakukan oleh smaller time frame. So kita pergi kepada week, kita cari apakah yang menyebabkan berlaku penurunan, iaitu yang ini bukannya dominan tapi dia adalah CB1 break. Bila berlaku pemecahan yang ini, alright, kenaikan ini adalah pullback untuk satu perjalanan. So ambil di sini, tarik sampai ke shadow. So 161 is a normal pullback, 261 is a maximum pullback. Kita pergi balik dekat yang kita monitor tadi, iaitu di kawasan 261. Okey. Berada di kawasan 261 untuk SOP kukuh ya, SOP kukuh. Satu, dia berada di kawasan 261. Number 1. Number 2, di sini ada support become resistance. Resistance, breakout, become support, and another become support.
zon 261. Alright? 2. So, benda ini kita ambil sebagai consideration. Pintu yang akan berlaku adalah pintu kukuh. Dah 2. Kemudian, kita tengok di sini apakah berlaku divergent. Pergi balik dekat weak, sebab weak kan. Nah, ternyata di sini ada divergent. So, kita ada 3 faktor yang membantu untuk kita buat decision. Sebarang pemecahan pintu di sini adalah pintu yang kuat untuk naik. Sebab disokong oleh 3 faktor tadi. Ternyata di sini berlaku pemecahan. So, kalau kita tengok dia berlaku pemecahan. Berlaku pemecahan. Kita ambil Fibonacci. Kita buat satu penarikan. So, dia hit kawasan 4, 2, 3. Di area sini. Boleh? Tak nampak gambar? Bila betul Adam, yang lain semua nampak tak nampak? Takkan seorang je tak nampak? Tolong bantu, nampak tak? Clear tak? Adam kata tak nampak gambar. Kenapa tak nampak? Nampak kan? Clear? Okey, Alhamdulillah. Okey. So, di sini jelas ada CB1 So, okey, cikgu dah nampak. Ayah. Okey, di sini berlaku satu kenaikan. Akhirnya memberikan kita 4, 2, 3 punya zon. Okey. Alright. Kita tengok lagi kepada GU ke. Alright. Pergi kepada GU ya. Contoh. Kita tengok sini. Alright. Bila kita nak buat satu pemilihan ya. Katakan di sinilah. Kita melihat ada satu dominant. Ini kita buat combination. Right? Di sini ada satu dominant. Tapi anda lihat di sini ada shadow. Logic speaking, kalaulah kita tidak menggunakan ini, kita tidak nampak bahawasanya yang shadow ini adalah membentuk divergent. Tapi bila kita menggunakan ini, kita akan nampak bahawasanya ini adalah khusus shadow datang ini, khusus hanya sekadar untuk buat divergent. Ya, maksud kata dia buat new low. Ya, dia buat new low kan, khusus semata-mata untuk membentuk divergent. Sedangkan tidak perlu untuk dia membentuk divergent. Dia boleh naik saja, tak ada masalah. Tetapi kalau kita tengok logic speaking, kenapa ada shadow Why dia buat shadow? Ternyata hanya untuk membentuk divergent punya pattern saja. Okey. So based pada sini kita wajib, di sini ada 2 situasi. Yang pertama ada dominant. Yang kedua di sini ada CB1 break. Di sini ada CB1 break. So, dalam situasi ini, dalam cases ini, ada 2 pattern. Yang pertama dominant, yang kedua CB1. Yang manakah saya nak buat penarikan? Saya nak tanya. Seorang kata dominant, seorang saja. Hello.
Qadri kata dahulukan dominan, Eddie kata dominan. Baik, Alhamdulillah, maksudnya anda faham. Kita akan menggunakan dominan terlebih dahulu ya. Unmuted. Okey, so kita akan buat penarikan base pada dominan. So dominan ni ada di sini ya. Kita besarkan gambar. Dominan ni ada di sini ya. Hello? Ada bunyi ya. Macam mana saya nak mute Sekejap. Unmuted. Okey. Boleh dengar ya? Okey, boleh ya? Right. So saya akan buat penarikan daripada sini. Body to shadow. Right. Boleh? Okey. Saya akan buat daripada body to shadow. So kadang-kadang dia orang kata apa? Adalah lebih-lebih di sini dan sebagainya. Dan kita kata, saya nak tengok the final market ni naik. So kita akan buat di shadow, daripada body to shadow. So kita akan dapat, ini yang belakang ni belum berlaku lagi tau. Yang belakang ni belum berlaku lagi. So kita ambil di sini untuk lihat apa ni, the final movement dia. Instead of, ini saya buang, instead of the body, kita move to shadow. So ini adalah kawasan yang paling jauh based on dominant sahaja. Padahal ternyata di sini penurunannya memang di sini ada momentum yang kuat, di sini tidak ada dominant. So memang kita tahu dia tak boleh turun. Memang kita tahu dia tak boleh turun. Dan in fact kita juga tahu di sini berlaku peningkatan daripada segi momentum. Bukit kecil dan naik menjadi bukit lebih besar. Sama seperti ini, pullback dan jadi lebih besar. So kita tahu nanti akan berlaku pullback untuk membentuk divergence. Ya, ini diberitahu oleh AO. Kita tahu dia akan buat new high. Ya, kita tahu ni dia akan buat new high. Sebab apa? Di sini terbentuk satu convergence. Convergence ini apa? Convergence ini adalah bila mana dua benda it look similar. Ya, kalau you tengok dalam dictionary Oxford ke apa, dia memberitahu dua benda, alright, it looks similar. Similarnya apa? Di sini, daripada sini berlaku penurunan dan dia buat satu kenaikan. So puncak ini dan puncak ini kita nampak ada satu kenaikan. It looks similar dengan price. Two things, dua benda, it looks similar. So ini satu, dua benda yang it looks similar. Ya, nampak ya? Daripada sini buat satu kenaikan, daripada sini buat satu kenaikan. It looks similar, so it give you satu pattern, iaitu nanti akan ada satu lagi kenaikan. Dia akan buat satu low, bukan satu low, satu pullback, dan nanti akan buat satu kenaikan dan membentuk divergence. Divergence is two things which is not similar, iaitu satu penurunan, satu kenaikan. So tak sama dia bercanggah. Ini nak jadi AO master. Nak jadi AO master daripada AO ni dah beritahu dah. Dia dah boleh tahu. Sebenarnya yang new high ni dah boleh tangkap dia akan buat new high base pada sini. Base pada sini. Awal ini dah beritahu nanti akan ada new high. Boleh? Boleh situ? Cakap tu boleh? Convergence faham? Saya selit-selitkan sikit lah. Tapi ini adalah untuk F1. Right. Boleh ya? So di sini di sini apabila di sini tidak ada pintu untuk jatuh dan juga di sini ada momentum yang kuat dan di sini juga tidak ada dominan, automatically kita tahu
akan ada new height. Tapi macam mana kita nak ukur yang new height? Ada dua cara. Tapi cara pertama ini agak memenatkan sebab you terpaksa buat dua benda dalam satu masa. Iaitu yang mana? Yang ini ya. Apabila dia dah habis di sini, kita akan buat satu pullback tanpa CB. Penat kan? You kena buat satu kondisi pullback tanpa CB. Alright. Nanti saya beritahu lah kaedah dia. Selepas pada buat pullback tanpa CB, dan you terpaksa cari pintu untuk kenaikan yang kedua lah. Yang kedua di sini sudah pecah. Alright, sudah pecah. Dia pullback ke dalam sama ada you nak guna situasi Quasimodo pun boleh, atau you guna head and shoulder pun boleh, atau you guna di kawasan IB ini pun boleh, atau you tunggu datangnya EL6 which is filter entry 267 di kawasan ini untuk lebih selamat dari risiko rendah, iaitu A, B dan C. Right, saya besarkan gambar lah. A, B, C. Tunggu kedatangan A, B, C dan buy di sini pun boleh. Dan kita buat satu penarikan daripada body to sini. So kita akan dapat paling kurang di area 261. Alright? 261. Itu satu cara. Dan cara kedua adalah kita bertukar daripada dominant, sebab di sini kita nampak ada lagi kenaikan nak naik. So sebab kerana dominan dah tak boleh tahan harga, so kita bertukar kepada CB1 break. So kita ambil daripada CB1, tarik to shadow, kita boleh dapat kawasan 423. Dan kita juga melihat base pada CB1 ini, right, dia hit kawasan 161 dan dia turun melakukan pullback di area sini. Kenapa ini pullback? Kita dah definisikan yang ini ya. Ini adalah pullback, naik, dan dia berada di atas pada kawasan 261. So dia akan indicate atau menunjukkan kebarangkalian untuk pergi ke 423 itu lebih besar. Okey? Itu lebih besar. Alright? Okey. Kemudian di sini terbentuk divergence. Apabila terbentuk divergence, perkara yang kita paling tunggu adalah yang pertama, SOP kita wajib berlaku IB. Ini IB. Kemudian kita tengok ke CB. Kenapa CB? Sebab di sini tidak ada dominan. So kita tidak boleh expect untuk buat penarikan berasaskan kepada dominan. So kita terpaksa menggunakan kaedah kedua, iaitu CB1 break. Ya, kita kena guna kaedah CB1 break. So kaedah CB1 break, ambil penarikan daripada candle yang memecahkan CB. Alright? Kalau rasa-rasa mana satu CB, tak faham tengok CB, pergi kepada line chart, you boleh nampak lah. Ada high dan juga ada new high. Ada high dan ada new. Yang ini tidak boleh jadi CB sebab dia adalah sama level dengan candle mati, iaitu IB. Tapi saya tak tahulah. Yang ini ni sekejap nampak tak yang ini? Mungkin di sinilah. Alright? Sebab di sini ada satu candle bear. So di sini sudah dua candle. Tapi dia masih lagi candle yang sama. Mungkin you punya, kalau tengok you punya chart masing-masing, kalau ada yang guna chart yang lain, you cuba buat comparison ataupun perbandingan. Right? Buat satu di sini. Tarik di body sampai ke atas. Okey, di body sampai ke atas. So yang paling jauh adalah di shadow.
biasa di body untuk ambil TP dan sebagainya. Kalau nak buat analisa, boleh guna di shadow. So ini adalah kawasan zon 423 memberitahu market ni dah selesai. Tapi ingat, di sini ada momentum besar. Ya, momentumnya besar, ya. So ini adalah pullback. So pullback nanti dia akan buat satu lagi situasi new low. So kalau kita kata combine dengan Elliott wave, kita akan nampak di sini adalah 1, di sini adalah 2 adalah bentuk sideways, dan ini adalah 3, dan ini adalah 4 lah. Ini adalah situasi wave nombor 4 lah. So di sini nanti kita akan tunggu untuk sell, ya. Apabila telah terbentuk setup yang sempurna, setup yang matang, setup yang sesuai, ya. So di mana situasi setup yang sesuai? Baik, base pada mata kasar, kita akan cari kawasan breakout. So tengok di sini market ni turun dengan kuat, very strong. So di sini dia break, dan kita tengok di sini, kita boleh nampak di sini, di sini, di sini, di sini. Kita boleh nampak, ya. Di sini ada resistance dahulu dipecahkan, retest, naik, dan finally dipecahkan semula. Dan ini adalah kawasan yang baik untuk kita ambil sebagai sell. Okey, untuk sell pintu kukuh, di sini ada satu faktor, iaitu resistance become support, support become resistance. Pertama. Yang kedua, kita kata kita menggunakan situasi Fibonacci untuk melihat di mana ending pullback ni. So base pada sini, kita ambil, ini adalah IB, ini adalah CB1, break, buat penarikan daripada sini, shadow to the lowest ataupun body. Tapi kalau kita ambil di body, kita tahu bahawasanya yang ini tak boleh turun. Why? Sebab di sini pintunya tak pecah lagi. So kita tahu penurunan ini tidak boleh. Dan kita juga tahu di sini ada satu bukit besar, dan nanti dia akan buat satu bukit kecil yang mana akan membentuk divergence. Dan yang ini wajib membuat new high. Right, wajib buat new high. Divergence adalah bila mana dua benda yang mana it looks not similar, tidak sama. So yang ini menurun, yang ini wajib ke atas. So kita boleh ambil the high shadow untuk ambil possibility yang ini adalah kawasan yang kita nak lah. Di area sini kita tunggulah, area sini. Okey, itu paling tinggi dah tu, paling tinggi. Yang penting dia kena buat new high untuk buat divergence. Yang itu yang paling penting, ya. Yang itu paling penting, dia kena buat divergence. Boleh tak saya ambil di sini sebagai membentuk new high? Betul, boleh. Contoh, kalau di sini di H4, ini adalah paling rendah, ya. Sini rendah. Mana pintunya? Pintunya ada di sini, ya. Pintunya ada di sini. So kita buat satu penarikan. Minima kita adalah kawasan 161. Tu kita check balik 161. Ternyata 161 ada di sini. Dah hampir dah ni. Dah hampir dah. Dan yang ini 161 ni berada di zon yang sini, yang di area extension ni. So situasinya adalah kedua-dua zon ini dengan di sini, dengan kita punya support become resistant ini, ya. Support become resistant, dia menjadi sekali. So faktor itu kuat untuk nanti menjadi sell mode, ya, untuk menjadi sell kawasan sell. Okey. Malam ni kita membicarakan soal bagaimana untuk kita buat penarikan dan bagaimana kita memasukkan elemen-elemen divergence,
elemen SNR, elemen SOP yang kukuh, pintu yang kukuh. Tidak semua pintu itu benar, tak semua. Dia kena ada support. Okey, ada pertanyaan? Kita dah pun berudara selama 1 jam. 1 jam, 9.30 kan 10.30. Tapi saya tahu ramai yang kata, alamak sekejapnya. Tak apa. Kita tak boleh terus pergi banyak benda. Nanti you confuse. Satu malam, 1-2 subjek yang mana you pegang, faham. Sekarang, faham atau tidak? Boleh? Hello? Boleh Jelas Yes, kena buat latihan. So, maksud kata, boleh faham, Alhamdulillah. So, malam ini, kita membicarakan soal bagaimana untuk melihat 2 kaedah membuat penarikan. Alright, 2 kaedah penarikan. Kita dah bersiaran selama 1 jam. Besok kita akan masuk bab bagaimana melihat pullback. Lagi interesting. Contoh Contoh dia begini. Contohnya begini Mana tadi? Yang ini. Contohnya ini. Bila kita melihat ada satu penurunan, tapi kita sedar pintunya tak ada, secara automatik dia memberitahu kita bahawasanya yang mana yang naik, yang turun itu adalah pullback. Ini juga sama, kita melihat satu momentum, whatever yang naik is a pullback. Why? Sebab di sini tidak ada pintu. Contoh dia macam itulah. Ini juga sama, ada momentum, whatever yang naik is a pullback selagi mana yang ini tidak ada pintu. So, untuk menyelesaikan masalah inilah yang kita menggunakan dua kaedah untuk menyelesaikan pullback. Salah satu adalah CB1, tanpa CB1. So, kalau kita tengok, kita pergi kepada smaller time frame untuk mencari pintu yang mana yang membenarkan penurunan. So, kita pergi kepada H4. Ternyata di sini ada pintu. Di daily tadi tak ada pintu, ternyata di H4 ada pintu. Maksudnya kalau daily tidak bagi penurunan, tapi penurunan itu ada di H4, antara daily dengan H4, kekuatan buyer masih kuat di H4. Why? Di daily. Why? Sebab di daily ada momentum yang stabil yang untuk naik di daily. Di daily ini ada momentum yang stabil untuk naik dan tak ada pintu. So whatever yang turun is a pullback, dan pullback ini hanya sekadar dijana oleh H4. So daripada sini kita membuat satu penarikan Fibonacci. Ini adalah IB dan ini adalah pintu. So buat satu penarikan daripada sini sampai ke atas. So biasa saya beritahu, untuk pullback dia akan sentiasa berada di area 161 as a normal pullback, dan 261 is a maximum pullback. So kita pergi balik kepada daily, kita dapati dia berada di sekitar 161. Sebab apa kita menggunakan H4? Sebab itu adalah pullback tanpa CB1. Nah, pullback tanpa CB1, salah satu daripada cara penyelesaiannya adalah bertukar kepada smaller time frame. Bertukar kepada smaller time frame. Dan finally kita dapati untuk smaller time frame di sini ada pintu yang jelas, bagus dan juga kukuh untuk buat satu kenaikan mengikut arus daily. Jelas di sini terbentuk satu pintu
berada di zon 161 dan juga ada support dan resistance di kawasan sini lah. Alright. Dan kita akan buat satu penarikan Fibonacci base pada sini. Alright. Terus ke atas. Dan kita mendapati dia pergi kepada 161, 261 lah. Dan kalau kata, ni naik lagi ni. Di sini ada shadow yang mana you boleh guna sebagai batas untuk terakhir pergerakan market di shadow. Tapi tidak dibenarkan ubah. Hanya di candle ini yang memecahkan pintu, boleh tarik tak di shadow. Dan finally kita berada di sini saja. Ya, cukup untuk di situ. Cukup untuk sekadar situ. Okey. Dan ini jelas telah diberitahu oleh Daily, yang mana Daily berada di kawasan sini dan membuat pintu jatuhan di sini. Alright. So kita nampak bahawasanya di sini juga ada direction untuk membentuk satu pola pergerakan penukaran arah. Okey, so kita akan masuk bagaimana untuk melihat pullback. Ada dua cara pullback. Pullback tanpa CB, pullback dengan CB. Okey, apa itu pullback dengan CB? Alright, very interesting subject. Dan malah pullback ni penting ya untuk melihat market ni mampu atau tidak untuk bergerak lebih lanjut. A very interesting subject. So kita punya dah melihat bagaimana cara untuk buat penarikan. Sekarang kita akan besok insya-Allah kita akan melihat bagaimana untuk membuat menganalisa dan juga menyelesaikan situasi pullback ya. Alright. Boleh faham? Boleh ya? Okey. So kalau tak ada masalah lagi, kita jumpa malam besok insya-Allah atau malam-malam seterusnya. Sehingga anda mampu untuk berdiri atas kaki sendiri dan tidak lagi memerlukan saya. Maka saya lego. Okey? Alright. Itu saja. Alhamdulillah. Tapi kenapa tak ramai malam ni ya? Selalu sampai 7-80 orang. Mana semua pergi ya? 13 orang je. Ataupun mereka ni masih lagi belum biasa dengan kaedah baru. Susah nak masuk ya? Alani, tadi you masuk memang susah ya? Daripada yang saya klik, saya bagi link tu memang susah ya? Cuba you beritahu. Oh, lambat. Maksudnya lambat macam mana? Saya buka lah, semua boleh cakap dengan saya. Kena pakai phone Banyak yang tak bisa masuk. Adi, ya betul kan Pak Adi? Loading lama kalau internet lemah. Hujan cikgu. Lagi hujan cikgu. Oh, Surabaya nak bisa masuk. Oh ya. Hujan. Tak apa. Ini dah rekod. So nanti kita akan submit kepada grup yang kita dah bersama lah. Tak ada masalah. Alright, so kita jumpa lagi malam besok. Ini ada rekod. Alright, thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.